Assalamualaikum, hai Jamal. Di sini Red, kali ini saya kongsikan tentang starter. Starter motor ni saya servis sebab setiap kali saya start dia ada bunyi tek 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 tek, barulah boleh hidupkan engine. So masalah tu sebenarnya disebabkan starter kita yang perlu diservis. Grease semua sudah kering. Grease ni bukanlah kering mana, tetapi bila dia bercampur dengan kotoran, dia akan sedikit melekit, dan itu menyebabkan kita punya starter, rotor dan sebagainya susah berpusing. Kalau kata carbon, kalau katakan masalah itu disebabkan carbon, sebenarnya carbon saya ini masih panjang lagi. Kalau kita ukur pun, tidak, kita punya carbon ni. Kita tengok. Agak panjang lagi tu. So kalau kita ganti tidak berbaloi sebab carbon ni masih bagus. Lagipun carbon ni carbon yang sedikit keras dan kurang habuk berbanding carbon yang kita beli lain. Yang aftermarket carbon lah Yang tu lembut dan cepat menghasilkan habuk. Yang ini agak keras dan susah menghasilkan habuk. Habuk yang dihasilkan pun sedikit lah, lebih kurang gitu. Jadi selepas semuanya ni kita cuci, kemudian kita akan keringkan menggunakan heat gun ni. Lepas tu kita boleh letakkan grease semula. Kalau bahagian plastik kita kena gunakan grease plastik lah kan. Kemudian kita pasang semula. Setengah orang kalau bunyi tek 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 semasa start, dia orang akan tambah relay. Relay itu tujuan dia untuk membesarkan arus, tambah arus. Apabila arus besar di sini, maka semakin kuatlah motor ni berpusing. Bagi saya kalau untuk case-case emergency ataupun kita pakai benda tu untuk sementara saja, mungkin seminggu dua, ya, mungkin kita boleh buat macam tu. Tetapi untuk jangka masa panjang, saya tidak galakkan. Ialah itu bukan preventive maintenance. Itu akan menghasilkan satu lagi kerosakan lain. Kita tidak tahulah apa jenis kerosakan dia, tetapi sudah semestinya akan memberi kesan sampingan yang lain. Jadi kalau saya ni, saya tidak tambah relay, tetapi saya servis. So berbalik ke servis ataupun ganti yang baru. Kalau sebenarnya saya tunjukkan video ini supaya anda tahu betapa susahnya kita buka dan servis kemudian pasang semula. Supaya bila anda ke bengkel, anda tidak akan tawar-tawar harga. Alamak, mahalnya, pasang je pun kan. Mula-mula kita perlu buka starter di situ, kemudian kita servis, kita cuci, kemudian kita keringkan, kemudian kita pasang semula. So kalau servis saja kita tidak ganti baru, mungkinlah kita perlukan 1 hingga 2 jam. Kalau foreman mahir mungkin 1 jam sudah settle kan. Tetapi kalau beli baru, maksud saya tukar ganti saja, mungkin dalam masa 5 minit settle kan. So terpulanglah jika anda pergi ke bengkel, anda boleh minta foreman ataupun mekanik servis saja, dan anda menunggu mungkin sekitar 1 hingga 2 jam. Ataupun tukar kepada yang baru, modal agak keras tetapi anda tidak payah menunggu lama. Ini solenoid. Kalau kita tengok di sini ada piston dan ada spring. Spring ini gunanya untuk tendang balik lah. Tendang. Nah, selepas supply putus. Apabila supply masuk, dalamnya ada coil. Apabila arus elektrik dialirkan ke dalam coil, elektrik magnetik akan terhasil di dalam ni. Dan magnetik tu dia akan tarik piston ni ke bawah. Gitu. So apabila arus elektrik putus, spring tu dia akan tolak balik piston ni ke atas. Apabila kita on kunci, magnetik akan terhasil di sini dalam coil, dan magnetik tu akan menarik piston ni. Di sini ada gear. Ada gear. Sudah pasang, kita start.
One kick kah tidak? Coba. Oke, one kick.